Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam The Amin Idris Show. Apa khabar semua? Semoga anda semua sentiasa sihat walafiat. Dan malam ni macam biasa The Amin Idris Show kita ada satu topik yang kita nak bincang berkenaan dengan prosedur saman fitnah. Ada banyak juga kadang-kadang salah faham. Contoh bila yang tukang saman tu contohnya si A kan, dia saman si Amin Idris, so dia minta 1 juta. Jadi ada di kalangan kita, netizen ke siapa-siapa, dia kata apa ni Amin Idris dengan si A ni berebut 1 juta. Tak, dia sebenarnya bukan berebut 1 juta. Yang tukang saman tu yang minta 1 juta, yang disaman ni tak dapat apa pun. Tapi apa yang dia dapat kalau dia menang kes? Yang tu kita akan bincang hari ni. Apa prosedur dia bila sebut LOD. Apa nama rima LOD kan? Yang tu insyaAllah kita akan bincangkan. Dan bukan Bro Amin, walaupun Bro Amin ni lulusan undang, tapi Bro Amin bukan practicing lawyer. So kita akan tanya lawyer yang praktis dalam bidang guaman dan dia biasa bawa kes-kes fitnah insyaAllah. Okey. Namun demikian sebelum kita pergi lebih jauh, macam biasa Bro Amin akan share satu video tentang penafian sekeras-kerasnya penglibatan Bro Amin dalam satu bisnes pelaburan. Ini kerja-kerja scammer, dia guna muka-muka ustaz-ustazah termasuk muka Bro Amin untuk melariskan bisnes mereka. So, video tersebut tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan. Viral dalam social media, konon-kononnya Bro Amin ada buat bisnes pelaburan. Antara poster yang pernah tersebar dan viral dan ramai yang dapat, malah ramai keluar duit yang tertipu dengan scammer ini, antaranya adalah poster ini. So, sesiapa yang dapat poster daripada Finance Timer, yang ada poster Bro Amin, Dr. Zaharuddin dan juga Firdaus Wong, ini adalah penipuan. Ini scammer. Please, guys, jangan tertipu. Jangan keluar 1 sen pun. Dia akan minta kita klik untuk kita hantar WhatsApp, untuk kita bagi nombor akaun, untuk kita bagi nombor IC dan sebagainya. Dan ada yang minta 300, ada yang minta 400, ada yang minta 500. So please jangan bagi 1 sen pun dan jangan bagi apa-apa informasi kepada mereka. Okey? Dan tak cukup dengan itu, ada poster terbaru yang tersebar, konon-kononnya juga program pelaburan patuh syariah daripada Bro Amin, iaitu pelaburan yang patuh syariah. Dia siap sebut lagi kan, saya percaya kepada Allah kan, akan membantu kita. Ayat dia tak boleh belah. Ini menipu. Dia telah menyalahgunakan gambar Bro Amin dan Bro Amin tak tahu pun bisnes ni wujud. Dan Bro Amin set komen bawah tu, scammer alert, saya tak pernah terlibat dengan bisnes ini. Dan kepada sesiapa yang terlibat, please stop, sebab ini bukan bisnes Bro Amin. Ini scammer, jangan tertipu. Alright, mereka semua adalah penipu besar. Bro Amin tak pernah buat apa-apa program pelaburan. Okay, so please guys, jangan tertipu sebab scammer ni, bila Bro Amin buat report polis, antara respon polis ialah polis tak boleh nak buat apa. Sebab nak cari scammer, nak detect siapa mempunyai akaun sangat susah. Mereka sangat licik. Boleh tapi dia mengambil masa yang lama. Jadi sesiapa yang dah terkeluar duit untuk scammer ni, hampir mustahil untuk dapat balik duit mereka. Jadi kita tak boleh nak kontrol kebangangan scammer ni. Tapi kita boleh kawal diri kita untuk tidak ditipu. Dia simple je. Kalaulah pelaburan tu melabur hari ni, minggu depan dapat untung, berlipat kali ganda pula tu, sah bohong. When it's too good to be true, confirm it is not true. Okay? Sebelum Bro Amin jemput peguam yang Bro Amin jemput pada malam ni, ada satu lagi video tentang apakah tajuk tazkirah malam Jumaat pada minggu ini. Dia berkaitan dengan apa yang kita boleh belajar dari tragedi coronavirus. Kita sekarang berada dalam tahap PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, di mana insya-Allah kita slowly dalam proses kemenangan, tapi kita boleh menang. Namun demikian, apa yang kita boleh belajar, yang tu kita akan belajar dalam tazkirah malam Jumaat malam esok. Tajuk dia virus viral. Siapa panelnya? Check it out. Kita sekarang sedang berhadapan dengan tentera yang tak nampak, Ustaz. Ya, betul. Kalau tentera tu kita nampak, kita ada radar, kita ada satelit, kita boleh tembak je. Sebab dengan pandemik COVID-19 ni, sampai tahap umrah tak boleh buat, haji tak boleh buat,
pergi masjid pun tak boleh, sembahyang Jumaat pun tak dapat. Nikmat kita boleh berjemaah. Kenapa kita tak ambil waktu mana kita diberi oleh Allah? Sekarang baru kalut nak berjemaah. Kenapa? Bilakah virus-virus ni, tak tunggu COVID-19, masalah virus ni akan berakhir. Akan berakhir ke hidup? Yang menangani wabak, yang mendepani wabak ni, yang pertama sekali ialah pemerintah. Pemerintah tak boleh lepas diri daripada sesuatu wabak. Hidup lepas pada mati ni jauh lebih bahagia daripada hidup di atas dunia yang sementara. Itu dia panel-panel kita, Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Ahmad Dusuki Rani. Okey, guys, prosedur saman fitnah. Kalau kita kena saman fitnah, apa yang kita kena tahu? Dan kalau kita nak saman orang kena memfitnah kita, apa yang kita mesti tahu? Okey, bersama kita sekejap lagi adalah Peguam Nur Azmi Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Amin? Siap, Man? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ni di pejabat Pejabat. Amin punya pasal je tunggu pejabat. Banyak nampak statue kat tepi tu. Oh, ni bukan nak berlakon tapi memang kita kena rujuk lah. Betul. Apa ignorantia juris non excusat Betul. Ignorance of law is not an excuse. Oh, hebat. Ingat lagi. Okey, Man. Kita terus kepada perbincangan kita. Kita nak bincang tentang prosedur saman fitnah. Okey. So malam ni we are talking about procedural. Kita tak bincang tentang macam mana identify fitnah tu, fitnah ke tak, macam mana defense tu, itu lain cerita. Tak habis kita malam ni kan. So antara benda yang menjadi kekeliruan orang bila sampainya LOD ataupun letter of demand. Okay. Letter of demand tu apa dia dan apakah membolehkan seseorang itu menghantar letter of demand? Boleh ke dia saja? Boring lah. Jom hantar letter of demand dekat Azmi. Boleh ke macam tu? Okay. Letter of demand ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya surat tuntutan. Okay. Surat tuntutan ni selalunya memang menjadi kebiasaan kepada peguam untuk hantar surat tuntutan tu dulu sebelum memulakan dengan satu tindakan undang-undang melalui saman. Orang duk confused bila dah hantar surat tuntutan LOD tu bagi dia tu dah kena saman. Tu belum. Jadi tapi cumanya dari sisi undang-undang ada kes yang mahkamah putuskan surat tuntutan ni dia bukannya satu benda yang kena buat dulu sebelum nak boleh filekan saman. Maksudnya taklah dia tak semestinya kena hantar surat tuntutan dulu, melainkan dalam kes-kes kontrak yang tertentu yang mana dalam kes kontrak yang menghendaki supaya surat tuntutan tu dikeluarkan. Tapi dalam kes saman fitnah ni, ada je orang saman fitnah terus. Saya pun biasa je banyak kes kita saman je terus. Tak hantar pun surat tuntutan. Pun ada juga. Maknanya LOD ni bukan satu obligatory procedure. Untuk kes saman fitnah ni khususnya, tidak. Dan sebab memang ada kes mahkamah yang memutuskan memang benda ni bukannya satu prerequisite dalam bahasa undang-undangnya. Bukan secara awal. Bukan syarat awal. Jadi boleh je nak saman terus. Cumanya kenapa orang hantar LOD, kenapa orang hantar surat dulu? Sebab mungkin dia pun taklah ready nak saman. Dia harap dengan menghantar surat tuntutan tu, orang tu pun ready nak minta maaf ke, ready nak bayar ke, jadi jimatlah duit dan masa dia untuk pergi mahkamah. Itu je lah. Betul. Dan bila Cik Azmi kata jimatlah duit dan sebagainya, ramai orang meletakkan persepsi bila sama fitnah memang kosnya tinggi. Tapi dia terus takut nak jumpa peguam sebab tak ada duit. Akhir sekali walaupun dia tak salah, dia terpaksa mengaku salah. Berapa yuran tu? Itu Cik Azmi. Relax lu, jangan jawab lagi, kita tunggu last kali. Ini soalan cepu cemas. Tapi okey, adakah kita andaikan LOD ni obligatory lah. Adakah sebelum kita, macam dalam kes saya, sebelum saya dapat LOD, seorang hamba Allah tu dah private message kata suruh minta maaf, so saya enggan minta maaf. Maka barulah dia hantar LOD, ataupun dia boleh je terus hantar LOD? Dia memang kalau dia nak hantar LOD tu boleh je. Dia cuma dalam kes sama fitnah ni, Min, dia kena hati-hati. Sebabnya dia tak boleh, contohnya surat tu, dia elemen fitnah ni salah satunya ialah penyebaran. Jadi katakanlah dia hantar surat tuntutan tu,
dia pergi sebar pula surat tu kepada orang yang tidak ada kena-mengena dengan kes tu. Dia contohnya dia hantar surat tu kepada Amin, tapi dia pergi sebar dekat contohnya ada orang nama Abu. Jadi benda tu boleh menyebabkan dia tu kena saman sebab menyebarkan perkara-perkara butiran fitnah tu kepada pihak yang tidak ada kena-mengena, pihak ketiga. Itu satu. Yang keduanya, surat tuntutan ni bila dah dapat, ada kes undang-undang menyatakan bahawa kalau you tak jawab surat tu, seolah-olahnya you mengaku butiran dalam surat tu. Jadi sebab tu pentingnya bila dapat apa-apa surat tuntutan, jangan kita tak, alah ni bukan saman. Itu jangan ambil mudah pula. Pasal surat je. Sebab banyak kes yang saya tengok yang mana orang bukan setakat orang biasa, orang yang berjawatan tinggi pun kadang-kadang bila dapat surat begini, alah ni surat letak tepi, tak boleh. Sebab nanti katakanlah apabila kes ini sudah pun dibawa ke mahkamah untuk saman, pihak lawan tu yang menyaman tu dia boleh menggunakan sikap kita yang tidak menjawab surat tuntutan tu sebagai alasan untuk kata kita mengaku apa yang kita apa yang disebutkan dalam surat tuntutan tu. Sebab kita bila kita tak deny, kita tak jawab surat tu, seolah-olahnya kita mengaku dengan apa yang disebutkan dalam butiran tuntutan tu. Jadi sebab tu jangan ambil mudah, kena jawab. Adakah bila kita tak jawab, contohnya kan bila hantar LOD, kita kena jawab dalam tempoh 7 hari. Dan kegagalan kita untuk jawab LOD, adakah bererti judgment in default ke apa? Oh bukan. LOD dia dalam untuk surat tuntutan LOD ni, dia dia masih lagi belum sampai ke tahap nak judgment. Dia lebih kepada macam dia bagi masa tu just untuk sebagai satu time frame pada dia. Kalau you tak jawab juga, okey, maksudnya you tak berminat, so I nak teruskan saman. Itu je. I see. Cumanya macam saya kata tadi, kita pula kena jawab tu supaya takut dia memanipulasi keadaan tu. Apabila dia peringkat saman, nanti dia kata seolah-olahnya kita ni mengaku sebab kita tak jawab surat tu. Itu je. Betul, maknanya walaupun LOD ni tak wajib, tapi bila dah dapat LOD kena jawab. Elok bukan kata kena tu maksudnya wajib, tapi memang sebaiknya kena jawab supaya benda ni takut disalah ertikan apabila pergi ke mahkamah nanti. Okey, selesai LOD kan, kita dapat simpulkan LOD ni kalau tukang saman dalam kes fitnah ni, dia tak nak LOD pun tak apa, tapi kalau kita menerima LOD sebagai orang disaman, sebaik-baiknya kena reply supaya tak dimanipulasi oleh pihak saman. Okey. Betul. Bila dah dapat LOD kan, kita yang saman A sama B dah reply. Okey, bila B dah reply? Bila B dah reply, selalunya A ni akan saman teruslah kalau dia tidak bersetuju dengan apa yang B tu reply. Jadi atau kadang-kadang pernah juga yang saya kenalikan, saya terima surat tuntutan, saya tuntut dia balik. Pun pernah juga. Boleh gitu. Yalah, hal-hal dia tuntut kita, tuntut dia balik. Jadi bila dia pula menerima tuntutan kita, dia terjawab lah sebab kita tuntut dia balik. Tapi kalau kita dalam surat kita tu, kita hanya mengatakan kita tidak mengakui butiran seperti mana yang tekan tu, selalunya bergantung kepada A tu lah. Selalunya A tu kalau dia memang serius nak jadikan benda ni jadi kes mahkamah, dia terus proceed dengan filing case je. Okey. Bila dia dah proceed dengan filing case, okey, maka bermulalah proses pleading Ya, betul. Wah, ingat ke? Okey, pleading ni, okey, ingatlah perkataan pleading tu. Apa dia pleading? Pleading ni, dia bahasa Melayu pun pleading. P-L-I-D-I-N-G. Bahasa Inggerisnya P-L-E-A-D-I-N-G. Bahasa Melayu pleading. Juga. Pleading ni hanya dia adalah rangkuman saman pernyataan tuntutan, dan lepas pernyataan tadi adalah apa yang dia nak tuntut kepada B tadi itulah. Dia saman untuk dia saman dia okey. Dia tak panggil saman. Dia sebenarnya sekarang ni dah tak ada dah nama saman. Kalau ikut dulu ni dalam bila kita terima tu dalam depan tertulis saman. Read saman. Tapi sekarang ni sekarang ni panggil read je. W-R-I-T. Read tu adalah untuk
memanggil kita ke mahkamah, writ tu. Tapi dalam writ tu pula di belakang dia adalah penyataan tuntutan. Tuntutan tu dia kena detail lah 1, 2, 3 apa yang dia nak tuntut kepada kita. Jadi benda tu dipanggil, selalunya orang panggil inilah saman. Writ dia penyataan tuntutan tu orang panggil itulah saman. Okey. Lepas daripada tu kita yang menerima writ dan penyataan tuntutan ni, kita ada masa 14 hari untuk memasukkan kehadiran. Ini yang judgement default boleh masuk tu. I see. Kegagalan kita untuk menjawab tuntutan daripada pihak yang menyaman. Bukan menjawab, maksudnya memasukkan kehadiran. Oh. Belum jawab lagi. Baru nak cerita, kita masukkan kehadiran dulu. Jadi maknanya dalam kita nak kata kita nak bagi. Ya, betul. Maksudnya kita kata kita nak lawan benda tu. Jadi kita masukkan kehadiran, kena masuk dalam masa 14 hari. Sebab tu kalau tak masuk 14 hari, undang-undang very strict. You tak masuk je kehadiran, pihak A tu boleh masukkan penghakiman ingkar kehadiran. Efek dia sama macam dia ni menang masa bicara. Oh, dia menang percuma. Menang percuma. Okey, lepas daripada masuk kehadiran tu, barulah peranan kita ni untuk menjawab kepada apa yang ditulis dalam penyataan tuntutan tadi. Menjawab ni kita panggil pembelaan. Kita ni setelah disaman kita nak bela diri kita. Jadi kita kena tulis apa setiap jawapan kepada setiap apa yang dia tulis dalam tuntutan tu. Itu dipanggil pembelaan. Dalam kes saman fitnah, mahkamah menghendaki ataupun kes-kes mahkamah memutuskan dalam kes saman fitnah ni, setelah pembelaan tadi difailkan, A tadi dia kena file jawapan. Nama dia jawapan pembelaan. Ada kes di mana mahkamah menganggap kalau you tak jawab, maksudnya you tak boleh nak pertikaikan apa yang disebutkan di dalam pembelaan oleh B tadi. I see. Jadi kesimpulannya, Amir nak tanya apa itu pleading. Tadi itulah saman, pembelaan, jawapan, ini dipanggil pleading. I see. Ini untuk makluman netizen-netizen, kawan-kawan yang menonton yang tengah share sekarang ni, ini belum bicara lagi tau. Belum. Ini baru proses pleading. Okay. So tadi kita dah selesai LOD kan. Bila dah LOD, kawan tu proceed dengan writ ataupun kita kenali sebagai saman. Okay. Lepas saman tu dan bermulalah proses pleading. Yes. Okay, sebab daripada pleading tu, kita yang disaman ni akan membalas dengan penyata pembelaan. Betul. Dan situasi macam kes saya sekarang, dah submit pun penyata pembelaan. Betul. Kan? Okay, dan kita menunggu jawapan balas daripada pihak yang menyaman pula, betul tak? Betul, betul. Okay, sepatutnya hari ni, bukan sepatutnya, memang hari ni adalah hari untuk case management. Melalui e-review. Ramai orang, Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada netizen yang mendoakan, yang support dan sebagainya. Cuma kadang-kadang mereka confused. Dia kata, macam mana bicara? Biasa cerita Hindustan, cerita Hollywood, dapat surat, masuk mahkamah. Okey, apa sebenarnya maksud case management? Okey, sekarang ni dulu kalau case management, peguam hanya perlu hadir depan pendaftar saja. Pendaftar ni bukan hakim pun. Dia ni jawatan dia tu, nama dia pun memang pendaftar ataupun penolong kanan pendaftar ataupun timbalan pendaftar. Pergi tu hanya nak update lah. Kan kita cerita tadi, dia masa 14 hari kena file kehadiran. Lepas tu, dia masa 14 hari kena file pembelaan. Lepas tu kena file jawapan. Jadi kita peguam ni pergi mahkamah untuk update lah. Okey, kami dah filekan pembelaan. Jadi peguam belah sana pula, belah plaintiff, dia akan minta tarikh baru pula. Tarikh baru untuk filekan jawapan. Jadi benda tu tak habis. Baru peringkat untuk menguruskan pleading tu. Jadi itulah benda-benda yang diuruskan dalam case management. Sekarang ni pula, dalam era teknologi sekarang ni, PKP pula, mahkamah memang efisien. Sebab dia memperkenalkan e-review. E-review ni, kita ni, saya dekat office je. Saya tak perlu pergi mahkamah pun. Saya chatting je dengan pendaftar tu dalam komputer. So kita tulis tu, Assalamualaikum, dengan izin puan, saya Azmi mewakili Cik Amin di final kes ini, kami telah filekan pembelaan. Pun arahan selanjutnya.
Jadi plaintiff pula tulis pula kat situ. Kami pun telah terima, kami pun arahan untuk failkan jawapan. Mahkamah pun tulis. Okey, mahkamah beri masa 14 hari untuk failkan jawapan. Habis. Itu je lah. Kan? Habis. Lock out. So, okay, maknanya lepas tu 14 hari selepas case management ataupun pengurusan case, habis 14 hari? Habis 14 hari untuk pihak yang satu lagi tu patah mahkamah apa yang dia kena failkan lah. Jadi, selepas semua pleading ketiga sebut itu, selepas semua selesai, kita panggil, kita namakan dia pleading closed ataupun pleading telah ditutup. Maksudnya mahkamah akan tanya kepada kita, tak apa-apa lagi tak? Jawapan ke apa, kita kata tak ada dah. Itu dah cukup dah. Jadi kita panggil pleading close. Lepas tu barulah mahkamah akan arahkan kepada pihak-pihak ini satu tarikh yang dinamakan pre-trial case management. Belum bicara lagi. Pre-trial ni maksudnya pra-bicara. Untuk pihak-pihak sediakan beberapa dokumen untuk tujuan perbicaraan nanti. Tarikh bicara pun tak dapat lagi ni. Tapi maksudnya kena sedia dulu dokumen-dokumen ni. Bicara belum lagi ni? Tarikh pun tak ada lagi ni? Tarikh tak ada lagi. Jadi mahkamah akan bagi setarikh. Selalunya untuk pre-trial case management ni minimum 1 bulan. Minimum. Sebab banyak dokumen yang kita kena buat. Satunya ikatan pleading. Ikatan pleading ni maksudnya compilation of these 3 pleadings yang saya sebutkan tadi itulah. Jadi ke satu bundle. Ikatan pleading. Ni, tuntutan, pembelaan, balasan. Ya, jawapan. Jawapan, sorry. So 3 tu dipanggil ikatan pleading. Combine, satu. Combine. Okay. Lepas tu, ikatan dokumen. Ikatan dokumen ni adalah dokumen-dokumen yang kita nak guna untuk bicara nanti. Apa contohnya? Dalam kes kita macam sama fitnah ni, nak tengoklah posting Facebook tu, kita kena print. Kita punya contohnya, apa-apa sajalah yang untuk bukti-bukti lah. Bukti tu, maksudnya dari segi documentation. Semua tu kena, yang kita nak rujuk masa bicara nanti, kita kena compile. Jadi nama dia ikatan dokumen. Untuk compile tu, bukannya kata dalam masa satu hari. Sebab peranan dua-dua peguam A dan B tadi, ialah dia orang kena exchange, kena tukar each other. Apa you punya dokumen? Apa my dokumen? Antara semua dokumen ni kena klasifikasi pula. Bahagian tu A ke B ke C. Itu tak apalah, saya tak payah cerita lah dari segi detailnya. Itu yang dia sebut exhibit A, exhibit B. Dia panggil part A, part B, part C. Part A, part B. Dia ada 3 part. Nak cerita ke? Tak apa. Nanti pening netizen nonton ni. Maksudnya kesimpulan daripada ikatan dokumen tu ialah, adakah pihak yang satu lagi itu bersetuju sepenuhnya tentang kesahan dokumen tersebut untuk digunakan nanti. Jadi benda tu yang kita nak classify. Jadi sebab tu kena ambil masa. Contoh kalau macam kita ini contoh IC. IC takkan nak petikai. Kita ambil je lah sebagai part A sebagai contoh. Tapi ada dokumen yang ini kita tak pernah tengok pun. Kita tak pernah. Betul ke macam penipu je. Ini kita nak classify sebagai part yang berikutnya. Jadi sebab tu kena exchange. Supaya nanti bila pergi mahkamah, lawyer tak boleh gunakan isu ini untuk melambatkan proses. Contohnya kita petikai dan kita letak sebagai part A. Contoh macam IC ni, tiba-tiba kita petikai. Mahkamah tak akan benarkan. Dah itu kau kata okey kan? Yes, itulah. Sebab tu kena ada pre-trial case management ni. Maksudnya mahkamah nak bila bicara tu lancar. Tak mau dah ada petikai tentang benda-benda teknikal tentang dokumen ni nak terima ke tak ke apa ke, tak nak. Jadi benda tu ambil masa sebulan minimum. Minimum sebulan. Minimum. Ada lagi lah beberapa dokumen lagi. Contohnya fakta-fakta yang kita nak rujuk, isu-isu yang nak rujuk. Kesimpulannya dokumen yang dari segi documentation yang kita nak file di mahkamah ni memang banyak. Maksudnya bukannya straightforward, hari ni file, minggu depan bicara, terus tahu siapa benar tak. Kalau ceritain Ustaz macam tu je, silap plaintiff defendant, tak ada peguam, dia sendiri yang menghujat. Okey. Kita fast forward. Itu namanya proses pre-trial, betul tak? Betul. So, apa panggil ikatan dokumen, lepas tu ikatan bundle ikatan bundle of pleading. Ikatan pleading. Bundle of pleading. Sorry, I lupa bahasa Melayu ya. Bundle of pleading, ikatan pleading kan. Okey. Okey.
andai kata dah selesai yang tu, ambillah masa 2 bulan lah contoh. Okey, lepas 2 bulan, what's next? Okey. Sebab tu nanti pada tarikh case management pre-trial tu, mahkamah akan tanya, okey, dah siap ke semua ataupun perlu masa lagi. Contohnya katalah ada dokumen yang perlu untuk kita hantar kepada Jabatan Kimia untuk sahkan. Contoh dari segi signature tu palsu ke tidak. Jadi kita perlu masa dan sebagainya. Jadi dia akan maklumkanlah kepada mahkamah. Ya Arif, saya perlukan masa lagi untuk sediakan dokumen ni sebabnya pending daripada Jabatan Kimia sebagai contoh. Itu kalau complicated cases lah. Tapi kalau yang very straightforward, yang dokumen ni hanya berdasarkan kepada posting FB ke apa, kita hanya boleh compile begitu saja, pada date yang kita panggil yang di depan mahkamah nanti, mahkamah akan tengok, okey, semua dah complete semua, then okey, saya akan tetapkan tarikh bicara. Barulah mahkamah akan tetapkan tarikh bicara. I see. So case management ni bila dah selesai dah selesai ikatan pleading dengan ikatan dokumen, akan ada case management session lagi lah. Yalah, untuk make sure benda tu settle. Then baru decide tarikh bicara. Betul. Biasanya jarak di antara another case management selepas ikatan pleading dengan ikatan dokumen, berapa lama dia boleh tetapkan ataupun berapa lama jarak dengan tarikh bicara? Tarikh bicara selalunya bergantung kepada dekat mana kita filekan kes tu. Kalau macam mahkamah rendah, selalunya mungkin dia tak banyak kes. Jadi kadang-kadang katalah hari ni 1 Julai case management, kadang-kadang mungkin ditetapkan bulan 9 seawalnya. Atau kalau nak kata bulan depan tu macam agak mustahil lah, sebab dia ada beberapa kes yang dia memang dah masuk dalam diary dia. Itu yang tak banyak kes. Itu tak banyak kes. Kalau mahkamah session? Kalau mahkamah session ni dia dikategorikan sebagai mahkamah rendah lah. Still boleh manage lah untuk dalam 2 bulan. Tapi kalau macam High Court pernah sampai setahun. Pernah. Yalah, sebab dia tak boleh dalam satu hari dia dengar bicara 2 kes sekaligus. Sebabnya benda tu nanti akan menyebabkan tak efisien. Jadi dia akan susun kes yang contoh kes Amin ni selesai untuk dia je 1 hari tu contoh. Dia tak akan campur dengan orang lain. Jadi sebab itulah masa dia tu dia memang akan full lah. Dia akan satu kes mungkin mengambil masa dia fixkan 2 hingga 3 hari direct. Jadi orang lain tak boleh masuk dalam tu. Sebab tu yang kadang-kadang boleh ambil masa setahun contoh. Tapi sekarang ni bila dah macam KL mahkamah banyak, jadi kadang 3 bulan 4 bulan boleh dapat lah tarikh bicara tu. I see. Itu paling cepat lah tu biasanya. Saya ambil contoh macam kes apatah lagi sekarang ni PKP baru ni, contoh sepatutnya bicara bulan 4 tapi mahkamah postpone bulan 11. 7 bulan. 7 bulan. Ada juga. Jadi benda tu orang kata tak susah kita nak jangka lah. Bergantung kepada diari mahkamah. Patutlah setengah orang bila kata sebut sama mahkamah dia macam Allah malahnya aku. Dia bukan sebab soal hujah tak hujah. Masa dah renyih tu kan? Ya, betul. Okey. So bila dah ada tarikh bicara, maka kita fast forward lagi, tibalah hari bicara. Okey. Bila tiba hari bicara, macam Azman sebut tadi, dia akan fokus betul-betul dekat kes kita lah. Betul. Bergantung kepada sejauh mana kes tu berlangsung. Adakah kes tu berprofil tinggi maka dia akan bagi lebih prioriti, ataupun kalau kes setakat berebut ayam kampung ke apa ke tu lambat-lambat sikit ke macam mana? Tak, mahkamah dia memang bersifat adil lah. Dia bersifat adil. Kalau dia tidak meletakkan profil mana yang kena profil tinggi kita dahulukan. Tak. Kalau tidak macam tu jadi tak adil lah. Jadi mahkamah akan selalunya dia akan tengok siapa cepat. Dan juga dia akan tengok contoh macam kes yang telah tertangguh lama. Dia tengoklah rekod dia, contoh macam kes tu daripada tahun 2019, tahun lepas punya. Tapi kenapa 2020 tak siap lagi? Jadi kes kita yang baru file pada 2020, dia akan tangguhkan untuk memberi keutamaan kepada kes 2019. Macam tu. Keutamaan mahkamah lazimnya begitu. Dia bukannya tengok kepada siapa yang menjadi pihak kepada kes tu. Okay. Now, tibalah soalan yang paling ditanya-tanya sebelum bab yuran guaman ni.
andai kata yang tukang saman tu minta 1 juta. Okey. So dia menang kes, dia akan dapatlah apa yang dia tuntut. Itu clear cut lah, kan? Dia tuntut minta maaf, dia menang kes. So yang disaman kena minta maaf lah. Clear cut. Kalau dia kalah, Okey. apa yang orang yang kena saman dapat sebab dia menang, apa yang tukang saman dapat sebab dia kalah. Okey. Dalam kes fitnah ni lazimnya orang nak minta ganti rugi. Cumanya mahkamah dia sekarang ni, Mahkamah Rayuan, dia telah ada satu keputusan. Dia mengatakan bahawa dalam mana-mana saman sekarang, kita tak boleh nak letakkan nilai ganti rugi am tu. Maksudnya ni bagi ganti rugi am lah. Maksudnya sebab fitnah, kita reputasi terjejas, jadi kita nak minta satu amount. Jadi ganti rugi am tu, kita tak boleh nak letak dalam saman tu. Kalau tak, benda tu boleh menyebabkan saman kita dibatalkan. Jadi dulu memang boleh. Dulu memang kita biasa dengar kes berufah tinggi macam Anwar Ibrahim sebagai contoh. Bila dia saman je, dia kata saya saman 2 juta, 3 juta sebagai contoh kan. 1 bilion kan. Tapi benda tu sebenarnya bukannya confirm dapat pun. Atau menang. Mahkamah sebenarnya mempunyai bicara yang eksklusif untuk menentukan berapa sebenarnya nilai yang layak kalau orang tu menang. Jadi kalau kita minta 1 juta pun, kalau mahkamah tengok you hanya entitled 15,000, sebab kena faham, dalam kes saman fitnah ni, pernah mahkamah meletakkan nominal damages ataupun ganti rugi yang very minimum, RM1, pernah. Serius? Pernah. Maksudnya you kata, you nak sangat duit kan, ataupun okay, you menang. Tapi sebab ganti rugi tu eksklusif kepada mahkamah. Okeylah, bagi RM1 nominal damages. Sebab mahkamah tengok kau ni benda sangat rugi kan. Nak ambil RM1. Betul. Sebabnya dalam kes fitnah ni antara benda yang penting adalah reputasi. Kalau dia ni orang tak kenal kan, maksudnya tak ada siapa pun kenal dia. Kan bergaduh sama jiran sebelah menyebelah. Tiba-tiba juta. Memang tak munasabah lah. Jadi mahkamah akan menentukan dari segi sejauh mana benda tu efek kepada reputasi kita. Yang kedua, yang pentingnya mahkamah akan minta untuk orang yang memfitnah tu tarik balik lah, ataupun contohnya macam menulis sebagai contoh, benda itu minta maaf sebagai contoh, ataupun kita rujuk untuk tidak lagi, ataupun kita diarahkan untuk tidak lagi mengulang kenyataan yang sama, ataupun delete. Atau delete. Jadi itu baru ganti rugi. Dalam mana-mana kes, bukan setakat saman fitnah, apa-apa kes pun, apa yang kita minta tu satu. Yang satu lagi adalah kos ni. Kos ni adalah kos tindakan sebab kita pergi file kat mahkamah. Jadi mahkamah bagi kos tu adalah contoh, katalah ganti rugi you dapat RM10,000 contohlah. Kos ni berbeza pula. Kos ni mahkamah kata ganti rugi RM10,000, kos pun RM10,000. Jadi you dapat RM20,000. Kos adalah diberikan kepada siapa yang menang. Sebab you bawa tindakan itu ke mahkamah. Patutlah kalau kita baca law report kan, bila hakim dia sebut dia punya laporan tu, ujung tu dia kata with cost. With cost, itulah maksudnya. Maksudnya dia kata tuntutan dibenarkan dengan kos. Itulah kos dia. Tetapi kos macam mahkamah rendah, selalunya dia akan minta untuk benda tu ditaksirkan mengikut rules of court ataupun kaedah-kaedah mahkamah. Dia dah letak dah berapa kali pergi, berapa kali kes sebutan, berapa kali hearing. Mahkamah dah letak dah berapa ringgit yang you entitled untuk claim. So yang menang akan dapat? Menang akan dapat. Tetapi macam mahkamah tinggi, mahkamah contohnya, kadang-kadang mahkamah boleh letakkan terus berapa nilai. Ada juga macam mahkamah rendah pun, maksudnya dia letakkan terus nilai. Contohnya, you cost banyak RM10,000, RM5,000. Tapi kalau mahkamah tinggi, selalunya lebih tinggi lah. Kalau mahkamah rendah, macam magistrate atau session, mungkin kosnya hanya mahkamah bagi RM10,000. Tapi kalau mahkamah tinggi, minimum RM20,000. Minimum RM20,000. Kalau bicara. Pernah yang saya tengok, dia hanya nak tarik balik kes. Pernah saya tengok. Dia hanya nak tarik balik kes. Saya dengar lah kan. Lepas tu, sebabkan dia tarik balik kes tu, pihak lawan kata, I setuju you tarik balik kes tapi bayar kos. So mahkamah kata, I allow you withdraw your case with cost. Cost RM30,000.
Baik proceed kes. Jadi itu maksudnya Mahkamah pun bengang juga. Aku main letih-letih, aku tarik balik. pandai Amin. Betul, begitulah sebenarnya. Maksudnya mahkamah menganggap cost tu adalah you dah spend your time, you dah spend your money untuk apa ni, appoint lawyer dan sebagainya. Jadi cost sebagai tu untuk macam pasan ataupun something like that, kan. Maksudnya untuk bagi kepada orang yang dah spend duit kepada mahkamah. Apatah lagi kalau orang yang disaman tu pula menang. Contoh macam katalah A dan B. B ni yang disaman. Dalam kes saya, kalau saya menang. Kalau contoh macam Amin menang, Amin of course dah tak dapat ganti rugi sebab bukan Amin yang menuntut. Tapi Amin boleh dapat cost sebab Amin pun terpaksa ambil lawyer, Amin terpaksa spend time apa semua. Jadi benda tu mahkamah akan kata okey, selalunya dia punya bentuk penghakiman tu tuntutan ditolak dengan kos. Itulah kos dia. Mahkamah bagilah berapa kos yang layak. Tuntutan ditolak tu, tuntutan yang saman tu ditolak, dengan kos tu yang kalah tu dapat. Yang kalah tu dapat. Begitu. Oh, okey. Sorry, yalah, yang kalah tu tukar saman tu dia tak dapat, tapi yang disaman tu dapat. Yang disaman tu dapat. Sebab dia menang, yang disaman tu menang. Jadi yang disaman tu dapatlah kos mahkamah bagilah. Jadi kawan-kawan yang sudah menonton kena faham tahu, ini bukan soal berebut 1 juta. Hamba Allah tu minta dengan saya 1 juta. Kalau saya menang kes tu, bukan saya dapat 1 juta tu. Saya akan dapat paling tinggi pun cost. Ya, betul. Okey. Dan bila dah andai katalah mahkamah yang disaman tu menang, yang tukang saman tu kalah. So yang disaman tu dapat kos. Yang yang bayar kos tu tukang saman ke ataupun siapa? Individu yang menyaman tu lah. Kalau dia gagal bayar kos tersebut. Okey. Apa-apa saja nilai yang disebutkan dalam penghakiman itu nanti termasuk kos, benda itu menjadi kewajipan kepada orang yang diarahkan untuk bayar tu. Dalam kes ni katalah kita kata A, sebab dia kalah, A ni kena bayar. Bukan kata orang lain, dia ni kena bayar. Bayar tu pula bukan kepada mahkamah. Dia kena bayar kepada B tadi itulah. Okey. Katakan dia dah gagal. Kalau dia gagal dalam penghakiman ni, kita ada satu lagi proses berikutnya. Bila kes bercara dah habis, keputusan penghakiman semua dapat. Iaitu kita panggil pelaksanaan. Itu yang orang orang ingat. Contoh kalau dia menang 1 juta sekalipun, dia ingat esok dapat 1 juta. Tak. Back in. Tak ada, bukan begitu. Dia sebabnya mungkin orang tu dia memang walaupun dia tahu dia kena bayar, tapi dia mengambil sikap tidak enteng. Maksudnya dia buat tak tahu je. Dia biar buat relax. Jadi B yang bengang ni, dia terpaksa mengambil satu tindakan yang lain pula di mahkamah untuk memaksa orang yang sepatutnya kena bayar tu bayar pada dia. Ada banyak prosedur. Sebagai contoh, kita panggil yang selalunya orang tahu bankrupt lah. Bankrupt, ya umum bankrupt. Yang umumnya bankrupt lah. Tapi bankrupt minimum sekarang ini ikut kepada undang-undang terbaru 50,000 hutang orang itu ataupun jumlah penghakiman yang dia kena bayar. Kalau bawah daripada 50,000 kita tak boleh bankruptkan dia. Itu satu. Tak boleh, kalau nilai bawah 50,000, antara prosedur yang lain kita boleh buat ialah garnishi, kita panggil GARNISHEE. Garnish. Kita garnish selalunya melibatkan mana-mana orang yang mempunyai hutang ataupun dia ni berhutang dengan orang tu. Sebagai contoh, A ni dia ada account dengan Maybank sebagai contoh. Kita tahu ada account dengan Maybank. Dan kita tahu dia ada duit dalam tu. Jadi kita boleh garnish Maybank untuk bayar, untuk ambil duit A tadi, bayar kepada kita terus. I see. Itu dia panggil garnishi. Itu garnishi. Ada juga yang perintah mahkamah untuk mencairkan harta dan dapatan daripada harta dia tu boleh bayar dekat yang berhak. Itu kita panggil writ, seizure and sale. Maksudnya bahasa kita panggil sita dan lelang. Kita sita barang dia tu. Contohnya kita sita rumah dia. Tapi kita bukannya nak jual rumah dia. Kita nak jual barang dalam rumah dia. Contohnya macam aircon, TV, apa semua yang ada dalam tu lah. Bila kita file writ sita ni, mahkamah believe dengan kita sebagai peguam akan pergi rumah dia untuk sita.
I see. Kita pula boleh masuk dalam rumah dia untuk kita tengok barang apa dia. Kemudian bailiff tu akan tulis dalam satu form apa barang-barang dalam tu dan dia akan nilaikan berapa nilai barang-barang tersebut. Cumanya kena faham, bailiff bila dia nak jual barang-barang itu, dia bukan mengikut pasaran semasa. Contoh kita tengok aircon, memanglah kita rasa kita beli aircon tu 1,000, 2,000. Tapi pada pandangan ataupun dia nak menentukan nilai tu, kadang-kadang dia letak RM50 je. Suka hati dia. Sebab dia tak ada satu nilai yang dia tak ada macam berapa sepatutnya aircon ni berapa tak. Saya mudah ceritanya, nilai tu lebih kurang nilai besi buruk je. Sebab tu saya biasa satu rumah tu kamera DSLR, ada flat screen, ada aircon, mesin basuh semua. Ada PS5. Okay. Semua total tu mahkamah letak contohnya dalam 1,000 je. Contoh. Contoh. Jadi maksudnya benda tu kita bukannya boleh dapat pun, sebab kita katalah kita dapat penghakiman nilai yang patut dia kena bayar kita 20,000. Tapi bila kita sita, mahkamah kata okey lah paling kuat pun 5,000. Jadi 5,000 je lah dapat. Jadi kita ni tak semestinya menyebabkan hutang kita itu menjadi diselesaikan. Tengoklah, maksudnya ada banyak orang panggil apa, pilihan-pilihan yang mungkin boleh kita guna untuk memaksa orang yang berhutang dengan kita tu bayar dengan kita. Maknanya bila sesuatu penghakiman, sesuatu keputusan dibuat, mahkamah takkan biarkan begitu sahaja. Ada mekanisme-mekanisme yang membolehkan yang pihak yang sepatutnya menerima hak, dia terima hak dia. Betul. Okay, last but not least Encik Azmi, biasanya masyarakat kita kalau ada apa-apa kes, terutama sekali kes saman, kan, contohnya dia disaman dan dia tahu memang dia tak fitnah pun, kan, dia ada bukti yang cukup tapi dia tak ada duit untuk upah lawyer. So bila atas nama tak ada duit, dia redha jelah, kan, ikut je lah, tak apa. Dia tak ambil lawyer sebab apa? Bila samankan, rumus kata 50,000. Nak korek mana? So, adakah pemikiran ini betul dalam masyarakat kita, Encik Azmi? Betul. Saya nampak memang itu menjadi kekakan utama kepada masyarakat kita. Sebab dia fikir, maksudnya bila nak lawan mahkamah ni, habis duit dia. Okay, dia gini, kita nak faham satu konsep. Contoh macam bila kita sakit, bila kita jumpa doktor, kan, doktor, dia mesti dia ada dia punya charge dia. Betul. Bukannya charge ubat, charge dia advice. Consult pun dia dah letak dah contoh 200 sebagai contoh. Dan katalah sakit kanser sekalipun, lepas tu doktor tu dia ubat dan macam mana sekalipun, tidak pun menjamin bahawa kanser dia tu boleh diubati. Tetapi kena bayar, still kena bayar. Jadi maksudnya, sama juga dengan lawyer. Maksudnya apabila kita mengupah seorang lawyer, tidak ada seorang lawyer pun boleh memberi jaminan bahawa 100% dia boleh menang. Kalau ada, itu adalah scammer macam Amin sebut tadi. Tidak ada. Boleh menang. Itu dari segi satu aspek. Aspek yang kedua, katakanlah tidak mampu. Ada banyak cara. Sebagai contohnya, dia boleh refer kepada majlis peguam ataupun peguam negeri-negeri, state bar kita panggil, di mana mereka ada satu biro yang dipanggil sebagai legal aid, di mana mereka boleh membantu mereka-mereka memerlukan. Begitu juga kes syariah. Macam kes syariah, ada majlis agama seperti Majlis Agama Wilayah Persekutuan boleh membantu individu-individu yang kurang berupaya untuk maksudnya mahu dia bayar legal fee ataupun menanggung kos guaman pihak yang tidak mampu tadi itu untuk kes-kes syariah. Itu kalau kita nak pergi kepada badan-badan yang boleh membantulah. Okey, itu yang ketiganya begini. Dia peguam bukannya satu kewajipan untuk dia lantik peguam. Itu kena tahu. Jadi dia contoh macam yang kita cerita tadi, ada ramai je saya tengok sekarang ni, dia masuk kehadiran, dia masuk sendiri, dia masuk memorandum kehadiran sendiri, dia file pembelaan sendiri, biasa boleh.
Lepas tu dengan mungkin dia mengambil consultation daripada lawyer, dia tak nak lawyer tu wakil dia, tapi dia consult lawyer tu macam mana nak buat. Lawyer tu mungkin mengenakan very minimum fee lah untuk bantu dia. Tapi dia buat sendirilah. Dia pergi mahkamah, dia hujah sendiri dan sebagainya. Dia dapat pula copy sampel macam mana nak buat. Betul. Jadi maksud itu salah satu cara. Yang kelima, poin saya ialah jangan kita takut jumpa peguam. Itu salah. Sebab kita kena faham ada peguam yang berhati baik. Kadang-kadang sebab ada satu istilah yang kita panggil pro bono. Pro bono. Peguam mengambil ataupun dia menawarkan nak guam secara percuma sebab inisiatif dia sendiri sebab membantu mereka yang mungkin tidak mampu. Jadi sebab tu kita jangan takut. Kadang-kadang kita rezeki kita jumpa peguam yang macam tu. Sebab saya biasa yang dia biasa datang dengan saya, you datang daripada negeri yang jauh, datang dengan saya, duduk kat bawah sila merayu dengan saya macam tu. kita pun macam tak sanggup kan, macam mana kesian. Jadi itu adalah situasi yang menyebabkan mungkin boleh mengubah ataupun memberikan memberikan kepada peguam tu rasa untuk terbuka hati kan. Itu kelima. Yang keenam, cara peguam mengira kos guaman, macam mana? Dia bukannya kata susuka hati. Untuk kes-kes yang bersifat perumahan je, contoh misalnya jual beli rumah, kita panggil conveyancing lah, itu dah ada undang-undang yang memang govern. Sebagai contoh kita panggil SRO, iaitu kalau rumah ni berharga macam ni, ini jumlah yang ada persen dia. Tapi untuk kes mahkamah begini, kita panggil litigasi ni, peguam tu dia memang tidak ada satu macam mekanisme dalam undang-undang berapa persen yang dia boleh letakkan. Tetapi kita pun peguam tu dia tengok pada nilai kes lah. Sebagai contoh, orang tu berhutang kan, dia contoh dia nak tuntut dengan orang tu hutang ada 9,000 sebagai contoh. 9,000 ni jurisdiction ataupun bidang kuasa mahkamah adalah di magistrate. Kalau peguam dia nak ambil kes tu, takkan dia nak ambil 15,000. Agak-agak kan. Agak-agak sebab hutang pun 9,000, takkan peguam tu dia nak ambil legal fee 15,000. Mahkamah session 1 juta Mahkamah session 1 juta. Jadi katalah yang tuntutan di mahkamah, jadi maksudnya dia peguam pun dia akan tengok macam tu. Majlis minimum sikit. Kalau session tinggi sikit. Kalau high court lagi tinggi dari segi nilai dia punya legal fee dia tu. Cumanya benda ni semuanya bergantung kepada bagaimana you consult your lawyer. Kalau you rasa tak setuju, tak apalah, pergi lawyer lain. Lawyer dekat negara kita ada ramai. Betul. Kita boleh akses kepada Malaysian Bar punya website. Dekat situ memang ada setiap butiran dengan nombor telefon sekali. Kalau kita duduk contoh Ceruk Tok Kun kat Kedah, carilah peguam yang berdaftar di Ceruk Tok Kun dekat dengan kita. Pergilah. Mesti ada. Tidak semua peguam yang bila kita datang untuk konsult terus letak ataupun terus minta bayar. Tak. Ada peguam yang setakat yang datang, cerita dulu apa you punya kes, kita takkan letakkan pembayaran. Melainkan you dah confirm nak filekan benda tu di mahkamah, baru kita akan beritahu apa dia punya cara-cara bayaran dia. Jadi kita jangan letak satu anggapan kepada kita bahawa jumpa lawyer je habis duit kita. Tak begitu. Maknanya kalau untuk dapat advice, belum tentu, maknanya tak sebenarnya lawyer akan charge advice tersebut. Tak semestinya. Sebab tu bila kita nak buat appointment dengan lawyer, tanya dulu kepada pejabat tersebut, I nak pergi you punya pejabat ni untuk appointment esok ni, I kena bayar ke? Kalau dia kata memang tak kena bayar, okeylah. Tapi kalau betul you kena bayar, dia kata sejam 100 sebagai contoh, so kalau you rasa you tak nak bayar, pergilah cari lawyer lain untuk you cari firm yang tak, sebab ramai je yang saya tengok kawan-kawan saya pun bukannya kata untuk consultation semata-mata yang tak filekan apa-apa tu dia terus bayar, tak ada. Betul. Jadi benda kita jangan sama ratakan semua, melainkan contoh you pergi firm besar-besar KLC contoh, I tak tahu lah kan, firm yang besar kan,
Kan. Itulah ini sebab sekarang ni medium size dengan small firm ni banyak dekat Malaysia. Untuk panduan penonton yang menonton lah, definition apa tu firm besar, definition medium size firm, definition small firm, dia didefine berdasarkan jumlah lawyer kan? Ya, betul. Orang ingat bukan besar tak besar pejabat kan? tak. Contoh macam kalau firm besar, dia ada 50 lawyer sebagai contoh. Tu dia anggap besar lah. Kalau medium firm, mungkin dia ada 11 ke 15 lawyer, itu kita panggil medium. Kalau 4-5 lawyer, itu kita panggil small firm. Ya, betul. Maknanya contohnya dia ada 6 cawangan, tapi lawyer 3 orang je. Dia seorang je. Still firm yang kecil. Macam Kimi. Kita tag dia je. Kimi Syahri Kimi Syahri. Okay Meh, last but not least, pesanan kepada semua penonton selain daripada kita kena apa-apa masalah jangan takut jumpa lawyer kan. Betul. Dalam kita masyarakat, tapi pada masa yang sama ada juga orang kita ni sikit-sikit saman, sikit-sikit saman, kecil sangat pun saman. Okey. Nasihat menarik juga Ming. Saya ada banyak mewakili beberapa artis sekalipun. Dan mahkamah siap kata kat saya, I tak nak teruskan kes. I nak you all duduk bincang macam mana nak settle. Ada? Hakim pun menyampah. Hakim pun menyampah. Sebab ada, kita kena faham, yang nak memutuskan tu bukannya orang panggil apa, makhluk asing. Yang nak memutuskan tu adalah manusia macam kita. Dia pun ada jiwa dan perasaan. Dia pun mungkin kenal kita dan dua-dua ni ustaz sebagai contoh kan. Takkan nak bicara. Sebab kena faham, bila bicara, benda tu di mahkamah terbuka. Bila mahkamah terbuka, orang boleh tengok, orang boleh dengar, dan kadang-kadang boleh membuka lebih banyak aib antara satu sama lain. Sebab bila bicara, kita kena cerita aib tu. Kalau tidak, kita nak bela diri kita macam mana? Jadi mahkamah kadang-kadang dia mengambil sikap, dia tak nak benda tu open. Jadi kadang-kadang sebab tu mahkamah sekarang ni dia menggalakkan mediasi untuk membincang memberikan satu ruang kepada dua belah pihak untuk duduk, dan orang mahkamah akan duduk tengah untuk media ataupun menjadi orang tengah. Okay, you nak apa sebenarnya? Sembang tepi. Maksudnya untuk kita settlekan benda tu tanpa perlu pergi bicara. Sebabnya nanti yang kalau kita ni berkerah sangat sekalipun, ingat hakim ni tak baca Facebook, tak ada WhatsApp ke? Hakim pun tahu dunia sebenar ni. Ya, hakim pun manusia, dia pun ada Facebook, dia pun boleh Google, dia pun ada WhatsApp. Sultan pun baca WhatsApp, dia apatah lagi hakim. Jadi mungkin dia pun hakim, dia pun kadang-kadang dia tengok, dia pun dah ada persepsi yang tersendiri kan. Maksudnya dia tak nak benda ni, kalau boleh tak nak benda menjadi fitnah di luar. Jadi dia mengambil pendekatan, baiklah menamaikan kedua pihak ini. Jadi tak terbuang masa, tak terbuang duit untuk kalau yang jenis orang yang suka menyaman ni lah. Ini nak buat kepada jenis skor orang yang menyaman ni. Yang kedua pula, kalau yang kita ni disaman. Kalau kita disaman, macam kita cerita awal tadi, ada satu proses maka penghakiman ingkar. Sebab apa? Sebab kita tak masukkan kehadiran dalam masa 14 hari. Dan kalau masuk kehadiran pun, katakanlah kita tak filekan pembelaan dalam masa 14 hari kemudiannya, pun mahkamah boleh masukkan penghakiman ingkar pembelaan. Jadi prosedural yang memang perlu kepada khidmat nasihat pengguam lah. At least untuk you bukannya kata you mengambil enteng benda ni. Ada kes dia bila dia mengambil sikap enteng begitu, dapat penghakiman ingkar, dia sebenarnya tak salah pun. Tapi sebab you tak appear dekat court, tak pasal mentang-mentang lah dalam saman dia tu sebut sejuta, hakim ingkar pun sejuta. Sebab you berhutang. Kan benda tu macam tak adil dan juga rugi kepada kita. Jadi sebab itu rejak enteng kepada tindakan mahkamah ini. Maksudnya kalau ada apa-apa, terus ambil action. Ada mengambil nasihat daripada pihak yang berautoriti lah, seperti pengguam sebagai contoh. Alright. Baik, Cik Azmeh, terima kasih banyak di atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjuang bersama-sama. Okey, Cik Azmeh, selamat meneruskan tugas. Esok ada kes ke? Esok saya ada lecture UTP. Oh, lecturer, Masya Allah. Selamat, sampaikan salam saya kepada pelajar-pelajar.
Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Salam. Itu dia Nur Azmi Zakaria, perkongsian beliau tentang apakah yang kita patut buat bila kita disaman, dan kepada tukang saman apakah yang kita patut buat juga. Dan banyak juga peringatan pada beliau pada kita semua, janganlah sikit-sikit saman, sikit-sikit saman, sikit-sikit saman. Dan yang kedua, kalau kita disaman jangan buat tak tahu, carilah lawyer, carilah peguam, jangan rasa hesitate, jangan rasa takut usah guna gulana, sebab duit boleh bincang. Yang penting kita mengambil tindakan yang bijak, bukan sesuka hati. Alright? So guys, apa-apa pun terima kasih pada anda semua kerana menonton The Amin Idris Show pada malam ini. Sekali lagi Ibrahim ucapkan terima kasih pada Encik Azmi tadi kerana sudi menjadi tetamu dan juga mewakili Ibrahim dalam kes menentang Asy-Syaikh Abu Syafiq. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Amin Idris. Kita jumpa lagi minggu depan. Tak tahu siapa tetamu tapi agak istimewa. Tapi siapakah beliau? Tunggu. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye.